Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat yang tidak terkira. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, peluang untuk kita hidup sehinggalah pada saat ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengabdian, yakni penghambaan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kekuatan untuk kita meningkatkan iman dan takwa, kerana takwa adalah sebaik-baik bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahlah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menambahkan amal ibadah, memperbanyakkan amal soleh, dan memberi kesempatan untuk kita memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, dua nikmat yang besar, dua nikmat yang sangat berharga, dua nikmat yang wajib kita syukuri. Tanpa dua nikmat ini tak mungkin untuk kita merasai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yakni mati dalam keadaan Islam, dakhala al-jannah, akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sihat dan masa lapang, dua nikmat yang besar, dua nikmat yang sangat penting, akan tetapi dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia itulah nikmat sihat dan masa lapang. Alhamdulillah, pada malam ni Allah Taala pilih kita daripada sekalian hamba-hambanya menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat sihat dan masa lapang, dengan menghadirkan diri kita ke masjid, mendirikan solat fardu secara berjamaah, dan dapat bersama-sama berada dalam majlis yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan pengampunan daripada Allah, iaitulah majlis ilmu yang disebut sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di dunia Allah Taala kumpulkan kita di taman syurganya, di akhirat kalau Allah Taala kumpulkan kita sebagai ahli syurganya, insya-Allah. Allahumma amin.
Yang dihormati pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para syiah, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita lebih diberkati dan dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita baca hadis yang kedua kitab daripada kitab Arba'in An-Nawawi, kitab Al-Wafi, syarah Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Hadis yang kedua, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Jadi hadis yang sangat panjang itu hadis yang kedua berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Jadi kita telah pun membaca sedikit daripada terjemahan hadis ini yang kita telah bacakan pada kuliah yang lalu. Jadi kita sambung daripada maksud hadis inilah. Sampai mana itu Islam ni? Ke iman? Ihsan. Baik. Kita tengok ihsan daripada teks hadis yang mana malaikat Jibril alaihissalam datang menyerupai seorang lelaki yang berpakaian jubah putih bersih, kemudian rambutnya kemas hitam, sehingga kan tidak ada kesan-kesan musafir padanya. Maknanya kemaslah, jubahnya bersih, rambutnya pun bersih, hitam pekat, yang tidak menampakkan kesan-kesan bermusafir, yang menyebabkan para sahabat pelik. Semua orang tak kenal, tetapi tak nampak gaya orang jauh. Dekat pun tak, jauh pun tak. Jadi pening kepala para sahabat, duk fikir siapa dia ni. Rupa-rupanya dia adalah malaikat Jibril. Sabit pun memang jauh, tapi tak ada kesan perjalanan musafirnya kerana dia adalah malaikat yang menyerupai seorang lelaki. Lalu ditanyakan kepada Nabi tentang Islam, iman dan juga ihsan.
Dan kita sambung berkaitan dengan terjemahan hadis ini, yang mana malaikat Jibril mengatakan, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Malaikat Jibril berkata, maka beritahulah kepada aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang mana maksudnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan sekiranya kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Itulah ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana malaikat Jibril tanya kepada Nabi, apakah dia ihsan? Maka Nabi SAW kata, ihsan itu adalah seolah-olah apabila kita melakukan ibadah, kita hendak menyembah Allah, maka seolah-olah kamu melihatnya, yakni melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak melihatnya, sekiranya tidak mampu untuk melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi di sini para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak menceritakan tentang ihsan, yang mana ihsan itu adalah, kalau kita mudah nak sebut, ihsan ni adalah kita beribadah kepada Allah dengan sebetul-betul sebenar-benarnya. Seolah-olah kat mana pun kita berada, kita akan ibadah dengan sebaik mungkin. Bukan dekat rumah kita semayang lebih-lebih kurang, tapi bila main masjid kita semayang lain sikit, nampak warak sikit bila datang masjid. Tapi bila dekat rumah pakai baju pagoda je semayang. Contohnya lah, kalau datang masjid siap lilit serban, pakai serban, pakai jubah, pakai semua lengkap elok. Dekat rumah semayang pakai pagoda saja. Tuan-tuan, bukan kata tak sah, sah juga. Tetapi dari sudut ihsan, ihsan ni kita beribadah dekat mana sekalipun, ibadah tu seolah-olah melihat Allah ataupun yakin Allah melihat kita. Dua tu je. Jadi martabat ihsan ni ada dua. Satu, kita melihat Allah. Yang kedua, yakin Allah melihat kita. Maksud kita melihat Allah tu bukan kita melihat Allah dengan mata kita ni, tuan-tuan. Dah tentu-tentunya kita ni tak boleh melihat Allah. Kita selama mana hidup atas dunia ni tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita dah mati, kita dah jadi ahli syurga, insya-Allah. Bila kita dah jadi ahli syurga, masa itu barulah kita boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selagi tak mati, selagi itulah duduk di dunia ni, tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Tapi apa yang dimasukkan dengan hadis ni, seolah kamu melihat Allah, tuan-tuan, kalau kita buat satu-satu ibadah ataupun kita buat satu-satu pekerjaan, kita ambil mudahnya, kalau kita ibadah antara kita dengan Allah, kita ambil kerja. Kerja ni antara majikan dengan pekerja lah. Antara majikan dengan pekerja. Kalau pekerja buat kerja ketika nampak majikan depan mata, macam mana pekerja tu buat kerja? Adakah dia akan curi tulang? Dia buat biasa-biasa, buat lebih-lebih kurang? Tak. Macam cikgu lah, time mengajar biasa dengan time kena observe. Beza tu. Kan? Bila datang turunnya apa, Allahumma salli alaihi wasallam, kalau biasanya takziah apa, bukan apa namanya, nazir. Bila datang je nazir turun ke sekolah, saya nak minta cikgu buat apa, nak tengok cikgu mengajar lah. Yang mengajar tu lain sikit dah. Sebab apa? Sebab nazir tengok depan mata tu, dia tengok kita ngajar. Ataupun masa biasanya cikgu ni, sebelum dia nak tetap dan sebagainya, dia ambil diploma pendidikan dan sebagainya, dia ada praktikum tu. Masa praktikum, masa kena observe, tuan-tuan, ngajar bukan main lagi. Sebab apa? Sebab depan mata tengok orang tengah tengok semak tu. Kan? Sebab apa? Sebab depan mata. Lain kita ngajar tu, lain kita buat kerja tu. Antara majikan dengan pekerja pun macam itu juga. Kalau pekerja tu majikan depan mata, majikan tengok dia buat kerja, dia akan buat sehabis baik, dia akan buat dengan sebaik mungkin. Tu kata bila kita seolah-olah melihat Allah tu, maknanya kita buat amal ibadah tu sungguh-sungguh.
Walaupun kita memang tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kasar kita memang tak nampak. Tetapi ihsan itu bila kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Maknanya macam pekerja dengan majikan. Kalau majikan betul-betul di depan mata tengah tengok kita buat kerja, orang lain. Itu tingkatan yang pertama. Maknanya kita akan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud dia. Tingkatan yang kedua, dia tahu bos tengok, tapi CCTV tak nampak. Kan, macam kilang-kilang kan semua ada CCTV. Bukan tak ada. Bos tengok, dia pun perasan je. Bos akan tengok-tengok juga CCTV tu. Tetapi tak nampaklah bos depan mata. Tak nampak bos depan mata. Tapi tahu bos tengah sekonek kat CCTV tu tengok. Curi tulang tak curi tulang, buat kerja tak buat kerja. Kita akan buat sungguh-sungguh tak? Buat betul-betul tak? Buat betul-betul juga. Tetapi taklah macam hak awal tadi. Bos duduk depan mata. Dengan bos tengok kot CCTV. Tak sama. Tak sama. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Masa kita duduk main, kita belajar test memandu. Kan? Masa JPJ duduk sebelah. Dengan JPJ tak duduk sebelah. Dia tengok daripada jauh. Mana kita rasa lagi kita akan buat betul-betul? Masa dia duduk sebelah tu pasal kita nampak dia depan mata. Nampak dia depan mata. Macam dekat Malaysia ni, test JPJ, JPJ semua duduk sebelah. Kalau bawa kereta. Dulu masa saya duduk Mesir, saya ambil lesen dekat Mesir, bawa kereta. Ambil je lah lesen, tapi tak pernah naik pun kereta, bawa kereta dekat Mesir. Sebab orang yang tak biasa tak boleh juga tu bawa. Pasal dekat Mesir ni tuan-tuan, satu driver dia tak macam kita driver belah kanan, dia pun driver belah kiri. Lepas tu pula, mereka punya jalan raya ni, kalau kita muat 2 biji kereta, mereka muat 4 biji kereta. Dia memang macam tu. Jarak antara kereta-kereta tu tak jauh. Ramai juga orang Malaysia yang boleh bawanya, tapi saya tak berani lah. Ambil lesen sajalah, tapi tak berani bawa. Kalau kita jalan, tepi jalan dekat Mesir, side mirror kereta tu, langgar baju kita tu biasa. Kita jalan dekat tepi jalan kan. Mana nak katanya, kalau kita kat Malaysia ni, kalau ada nampak orang berjalan ni tuan-tuan, dia punya corner tu jauh tu. Punyalah berjaga, jauh corner. Tapi kalau kat Mesir tak macam tu. Side mirror tu sampai beretuh baju kita. Nak kata dekatnya kereta tu dengan kita. Dia tak ada nak pusing jauh, ngelak tak pergi kena, tak ada. Kan? Tu. Jadi saya pernah ambil lesen memandu dekat Mesir ni. Nak ceritanya, ambil lesen mandu kat Mesir dah lah mudah sangat. Bawa kereta pusing you je. Lepas tu lulus lah. Dia tak ada nak kena test pergi masuk jalan. Tali pinggang dah ready ke belum apa semua kan. Cek lampu ke apa ke. Tak ada. Masa dekat Mesir dulu saya test dulu. Dia bentuk U je. Kita naik kereta. Saya ingat lagi saya ambil tu kereta auto. Dah lah kereta auto. Minyak pun tak tekan. Biar dia jalan slow je kan. Masa tu naik. Dia buat macam pusing U. Cuma jalan sikit dia ada macam nak masuk parking sikit. Lepas tu keluar balik parking. Pusing balik. Dah habis. Macam tu je dia punya test mandu dia. Dekat Mesir dulu. Cumanya nak jadi lagi seronoknya apa? Masa kita bawa kereta, JPJ tu bukan duduk sebelah. Dia duduk kat pejabat dia hujung mana. Jauh tuan-tuan. Toh dia nampak tak nampak pun tak tahu. Jauh dia tengok, dia berdiri tengok. Macam tu saja. Kan? Jadi kita ni tu yang minyak pun tak tekan tu. Pasal dia bukan tahu pun tekan minyak tak tekan minyak. Kita naik auto. Tu nak cerita tu. Walau cara kita buat sesuatu dengan kita nampak depan mata, dengan sesuatu yang kita buat kita tahu dia pandang kita tapi dari jauh. Tak sama. Tapi dua-dua tu ihsan. Dua-dua tu kita akan buat dengan cermat. Dua-dua tu kita akan buat dengan cermat. Tetapi tingkatan dia tu tak sama, berbeza. Jadi bila sebut tentang ihsan, Nabi kata ihsan itu adalah seolah-olah kamu beribadah tu seolah-olah melihat Allah. Bukan maksud kita tengok dengan mata kita tu. Tetapi keseriusan pula dah. Keseriusan tu, serius tu. Apa orang kata bersungguh-sungguhnya tu. Kan?
Bersungguh-sungguh hanya kita buat amal ibadah tu, seolah-olah melihat Allah. Maksudnya buat sungguh-sungguh. Walaupun tak nampak Allah sekalipun. Macam tu. Tapi kalau kita tak mampu sampai tahap tu, yakinlah Allah melihat kita. Jadi buat juga, jaga juga sah dia, pakaian dia dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi pastikan kita buat tu betul-betul dengan ihsan. Setiap kita nak buat amal ibadah, kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sembahlah dengan ihsan. Baik. Kata lelaki itu lagi, maka kata lagi lelaki itu, iaitu malaikat Jibril lah, maka beritahulah padaku tentang hari kiamat. Lepas cerita tentang ihsan, suruh cerita pula tentang hari kiamat. Lalu sabda Rasulullah SAW, Nabi pun menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Sebab kiamat siapa yang tahu? Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Bila malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya Nabi nak kata, hak yang tukang tanya tu lagi tahu. Kan? Dia pun tahu. Hari kiamat ni Allah Ta'ala je yang tahu. Macam tu. Kemudian, bila sebut begitu, lalu sabda Rasulullah, kemudian lelaki itu bertanya lagi, iaitu malaikat Jibril lah. Maka beritahulah kepadaku tentang tanda-tandanya. Fa akhbirni an amaratiha. Maka bagi tahulah kepadaku tentang tanda-tanda dia. Bila tanya pasal hari kiamat, Nabi kata, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian bila ditanya tentang apakah tanda-tandanya, bila sebut tanda-tanda kiamat ni, tuan-tuan, kalau ikutkan sangat banyak. Yang disebut dalam hadis ini pun, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar lagi. Kan? Apa tanda-tanda yang disebutnya? Sabda Rasulullah SAW. Ini antara tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni banyak, tuan-tuan. Ada ulama mengatakan bahawasanya telah lebih daripada 100 tanda kecil hari kiamat yang telah pun berlaku. Tanda hari kiamat ni, lebih daripada 100 tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat telah pun berlaku. Dan tuan-tuan, mula berlakunya tanda-tanda besar hari kiamat adalah ketika habis semua tanda-tanda kecil berlaku. Habis semua tanda-tanda kecil berlaku, maka barulah bermula dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis, la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah keluarnya 10 tanda. Tak akan berlaku kiamat sehinggalah keluar 10 tanda. Itulah yang munculnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Dajjal, kemudian tanda matahari terbit daripada sebelah barat, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Dabbah. Ada 10 tanda lebih kurang. 10 tanda. Gerhana berlaku, gempa berlaku berturut-turut di negara di Jaziratul Arab. Jadi banyaklah tanda-tanda, ada 10 tanda-tanda tu. Itu tanda-tanda besar. Sebelum nak berlaku tanda-tanda besar tu, Dukhan lah, Dabbah lah, macam-macam tu, sebelum berlaku 10 tanda besar hari kiamat tu, dia akan habis dulu tanda-tanda kecil ni. Tanda-tanda kecil hari kiamat ni akan habis dulu semua. Lepas tu baru akan keluar tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi bila mana malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW, apakah tanda-tandanya? Itulah tanda-tanda hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, apabila seorang wanita melahirkan tuannya, dan kamu akan dapat melihat pengembala-pengembala kambing yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan fakir, berlumba-lumba dalam membina bangunan tinggi. Itu tuan-tuan dirahmati Allah. Ada 2 tanda yang Nabi SAW ceritakan kepada kita dalam hadis ini. 2 tanda kecil hari kiamat. Ini tanda-tanda kecil hari kiamat lah. Apa dia 2 tanda kecil hari kiamat tersebut? Yang pertama, wanita, ibu melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Maksudnya orang perempuan
mengandung anak, kemudian melahirkan anak, anak tu menjadi tuan kepada dia dan dia hamba kepada anak tersebut. Tu maksud dia. Benda ni berlaku dah lagi? Berlaku juga. Dah berlaku dah dulu lagi tuan-tuan. Sebenarnya tanda-tanda kecil hari kiamat ni, lahirnya Nabi Muhammad SAW itu pun dah tanda kecil kiamat dah. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu pun dah tanda kecil hari kiamat. Maknanya lahirnya Nabi itu maksudnya dah dekat dah dengan kiamat. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, aku dan aku dan juga kiamat kahatan ni seperti dua jari saja. Maksudnya sangat dekatlah dengan kiamat tu. Kiamat tu sangat dekat. Maksudnya masa zaman Nabi dengan kiamat tu pun dekat dah. Tambah kalau dengan kita hari ni lagilah dekat tuan-tuan. Lagilah dekat. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, bila tanya apa tandanya? Yang pertama, wanita yang ataupun ibu melahirkan anak yang mana anak tu jadi tuan kepada ibu tu. Ibu tu hamba, anak tu tuan. Macam mana boleh jadi macam tu? Nanti tuan-tuan kita tengok dalam syarah dia. Ulama dia ada bagi pengertian syarah dia, ada dua maksud. Apa yang dimaksudkan? Satu maksud zahir, satu lagi adalah kinayah. Kinayah nak cerita kata bukanlah maksud memang tuan tu, tetapi menunjukkan kederhakaan anak kepada mak ayah. Itu nanti kita akan bahaskan dalam syarah hadis tu nanti. Baik. Kemudian tanda yang kedua adalah orang pengembala kambing. Maksudnya orang-orang miskin lah. Tengok asal dulu dia ni orang miskin. Tuan-tuan banyak tuan-tuan lah ni. Tuan-tuan tengok dekat media sosial kan. Asalnya rumah buruk, daripada keluarga susah, jadi influencer, jadi kaya raya lah. Kan? Influencer kaya raya ni ada hak betul, ada hak yang tipu, hak tipu pun banyak. Kan? Duk tunjuk dalam TikTok pakai kereta mewah, rumah mewah, tengok sewa. Kan? Sebab kalau tunjuk miskin, siapa nak like video kita kan? Bila tunjuk kaya, baru orang like video kita. Macam-macam lah tuan-tuan. Cumanya yang disebut oleh Nabi SAW ni pun dah banyak dah berlaku. Asal daripada keluarga miskin, Nabi bagi perumpamaan pengembala kambing. Pengembala kambing, lepas tu jalan pun tak ada selipar, berkaki ayam. Pengembala kambing yang berkaki ayam, tak berpakaian. Maksudnya pakaian dia biasa-biasa saja, compang-camping dia tuan-tuan. Dan fakir pula tu. Maksudnya miskin sungguh. Dan berlumba-lumba dalam membina bangunan yang tinggi. Lepas tu kita tengok lah ni tuan-tuan, banyak orang rumah kaya-kaya, besar-besar, tinggi-tinggi. Padahal asal dulu bukan orang kaya pun, tapi sebab berjaya dalam bisnes, terus jadi kaya dan sebagainya. Baik. Kemudian lelaki itu pun pergi, kemudian malaikat Jibril itu pun pergilah, berlalu daripada situ. Kemudian aku menunggu dalam jarak waktu yang agak lama. Kemudian aku menunggu dalam jarak waktu yang agak lama. Maksudnya semua tengok kejadian tu. Lalu Sayyidina Umar antaranya adalah duk tunggu lama tengok lepas mana malaikat Jibril dah habis. Dia tanya kepada Nabi, Nabi pun dah jawab dan dia pun telah beredar. Kemudian bila mana menunggu dalam lama, lalu Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Umar, bila mana Nabi tengok Umar duk tunggu kan, pasal sahabat-sahabat yang lain pun semua pakai duk tengah-tengah kat lah ni, siapa yang main tanya Nabi ni kan? Tiba-tiba je tanya soalan, Nabi jawab, lepas tu dia kata betul lah, apalah, macam-macam lah. Jadi dalam kepala duk main macam-macam. Nabi pun tanya kepada Umar, wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah yang bertanya itu? Nabi tanya kepada Umar, tahu tak siapa hak main tanya tu? Ni hak depa-depa pun duk tanya-tanya dari tadi lagi ni. Siapa dia ni, tengok macam bukan orang sini. Sebab tak ada siapa kenal. Bila tak ada orang kenal, macam musafir. Tapi tanda musafir tak ada. Duk pening kepala, duk fikir siapa dia ni. Lalu Nabi pun tanya, wahai Umar, tahu tak siapa dia? Lalu aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adab tu. Adab sahabat. Bila Rasulullah tanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Sebab dia pun tahu. Kalau Nabi tanya kepada dia, hak yang lebih arif, yang lebih alim, yang lebih mengetahui siapa? Dah tentunya Nabi SAW. Nabi lah manusia yang paling alim lagi, paling mengetahui sekali. Jadi bila mana Nabi tanya kepada Umar, kalau kita lah tuan-tuan, cikgu tanya, benda kita dah tahu. Tahu, cikgu tahu. Kalau kita macam tu.
Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Begitu juga akhlak Nabi, tuan-tuan. Akhlak Nabi dengan budak-budak sekalipun. Kalau mai budak-budak datang kepada Nabi, nak cerita kepada Nabi benda yang Nabi dah tahu, Nabi akan dengar. Nabi tak kata, aku tahu dah tu, tu selalu cerita. Nabi tak cakap macam tu. Nabi akan dengar. Kalau kita budak main nak cerita apa-apa, orang tahu lama dah baru nak bang, kan? Kita macam tu. Tapi Nabi tak, dengan budak-budak pun Nabi berakhlak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana tanya kepada Sayyidina Umar, tahu tak siapa tu? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril. Nabi beritahu hak tu Jibril tu. Hak seorang lelaki yang menyerupai seorang lelaki itu adalah Jibril. Dan ia datang kepada kamu untuk mengajari kamu tentang agama kamu. Jadi malaikat Jibril tanya dekat Nabi, Nabi jawab, untuk apa? Sebagai untuk mengajar kepada sahabat, apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan, apakah tanda-tanda kiamat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan bila kita duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya, boleh bertanya walaupun kita dah tahu, tetapi untuk bagi tahu pada orang lain. Itu pun adab juga. Tetapi jangan kita dah tahu tapi tanya untuk test. Yang tu itu bukan akhlak yang baik. Itu bukan akhlak yang baik. Kita tahu dah jawapan tu, tapi kita tanya juga ustaz tu untuk test dia. Untuk test. Nak tengok ustaz ni dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Hak tu tuan-tuan, kata ulama, kalau ada pelajar yang macam itu, hilanglah keberkatan ilmu dia. Hilang berkat ilmu dia. Satu benda yang makin hilang pada kita hari ini adalah keberkatan menuntut ilmu. Banyak budak-budak muda pada zaman hari ini tak menganggap penting pada keberkatan menuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masa saya mengaji dulu, sama jugalah dengan tuan-tuan yang mengaji dulu kan. Bukan kata cikgu, kerusi cikgu pun kita hormat tu. Kerusi cikgu pun tak berani kacau, tak berani duduk. Tapi budak lah ni tuan-tuan, masuk kelas, kerusi cikgu hilang. Duduk mana? Kerusi mana? Cikgu kerusi tak ada. Budak set ambil, dia guna duduk situ, set dia ambil pergi duduk kat belakang, set dia pergi ambil macam-macam. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hak itulah yang menjadi sangat kurang zaman hari ini. Sangat kurang zaman hari ini. Terutamanya di Malaysia lah. Kalau tuan-tuan pergi di Indonesia, di Thailand, Patani, tempat menuntut ilmu lah. Kalau tempat mengarut tu selalu pergilah. Tapi kalau tempat pondok-pondok pesantren yang menuntut ilmu ni tuan-tuan, mereka tengah main bola, tok guru lalu berhenti main bola. Punyalah sampai sekarang. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sahabat saya seorang, Ustaz Isa, dia Darusshifaq lah. Mengajar sekali dekat Ihya juga. Hari tu dia pergi buat lawatan Darusshifaq dekat Thailand. Masuk ke Thailand, pergi satu sekolah. Sekolah tu ada berapa ribu pelajar, saya pun tak ingat lah. Banyak. Dan yang paling peliknya tuan-tuan, peliknya apa? Sekolah tu tak ada tong sampah, tapi bersih. Tu dahsyat tu. Sekolah yang ramai pelajar, tak ada tong sampah, tapi bersih sekolah. Sekolah kita kat Malaysia ni tong sampah ada pun kotor. Hak ni tong sampah tak ada. Saya tak ingatlah nama sekolah tu apa. Tapi tong sampah tak ada, bersih. Sebab apa? Dia ajar sampah yang kita bawa daripada rumah, kita kena bawa buang dekat rumah juga. Tak boleh tinggal kat sekolah. Itu yang dipajar. Tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Jadi adab nak bertanya ni, yang pertama sekali jangan kita tanya untuk test. Jangan kita tanya untuk test. Kita dah tahu dah, tapi nak test tengok ustaz ni, jangan tuan-tuan. Walaupun kita alim hebat macam mana sekalipun, jangan kita tanya untuk test. Yang kedua, kita memang tak tahu dan kita tanya. Yang tu sangat digalakkan. As-su'alu miftahul ilm. Soalan itu adalah kunci kepada ilmu. Jadi kena bertanyalah. Kena bertanya. Apa-apa yang kita tak tahu dalam bab urusan agama, maka kita kena tanya. Kerana bertanya itu adalah kunci kepada ilmu. Yang ketiga, kita dah tahu dah jawapan tu, tapi kita tahu ada kawan-kawan kita hak tak tahu.
Jadi kita tanya kepada ustaz supaya kawan kita pun tahu juga. Itu. Biasanya kalau kita duduk dalam majlis ilmu, hak yang tanya tu pun ustaz juga. Boleh jadi kadang-kadang ustaz tu tanya bukan sebab dia tak tahu, tetapi dia tahu, cuma nak kongsikan supaya jawapan itu diketahui oleh orang ramai. Supaya orang boleh tahu. Macam kita rajin datang ke majlis ilmu, tiba-tiba kita tengok ada jiran kita yang datang dalam majlis ilmu. Dia buat satu benda yang salah tapi dia tak sedar salah. Kita pun tanya dengan ustaz tu, "Ustaz, apa hukum sekian-sekian-sekian?" Kita tahu dah benda tu tak boleh. Tapi kita tanya untuk ustaz tu bagi tahu supaya dapat istifadah kepada orang lain. Hak tu tak apa. Itulah adab menuntut ilmu. Sebab tu dalam hadis ini, bila mana malaikat Jibril AS datang berjumpa kepada Nabi SAW, malaikat tanya dan Nabi jawab. Sedangkan malaikat tak tahu ke benda-benda ni? Malaikat tahulah tuan-tuan. Dia pun tahu. Tetapi kenapa malaikat tanya kepada Nabi? Adalah bukan untuk membenar, bukan nak bagi betulkan Nabi dah. Bukan malaikat nak kata aku lagi pandai daripada Nabi dah. Tapi malaikat tanya kepada Nabi untuk apa? Yu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kepada kamu akan tentang agama kamu. Tu. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi adalah untuk mengajar para sahabat yang ada dekat situ. Nak ajak benda yang sangat penting dalam agama, iaitulah Islam, iman dan juga ihsan dan juga tanda-tanda hari kiamat. Itu yang nak diajarkan kepada para sahabat yang ada dalam majlis tersebut. Itu tuan-tuan. Dan juga dikatakan oleh ulama juga berdasarkan daripada hadis ini, sunat bagi kita nak datang ke majlis ilmu memakai pakaian yang bersih. Seperti mana malaikat Jibril tunjukkan, dia pakai baju yang sangat bersih, dalam keadaan yang sangat segak, rambut pun dia urus dengan baik. Maka sunat juga kita datang ke majlis ilmu dalam keadaan berpakaian yang segak dan juga dalam keadaan yang bersih. Itu pengajaran yang kita boleh ambil beberapa sekali lalulah dalam hadis ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh banyak dalam kitab-kitab hadis. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim pada kitab Al-Iman hadis nombor 8. Maknanya kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, kita buka kitab Sahih Muslim, tengok bab kitab Al-Iman nombor 8, kita akan jumpalah hadis ini. Juga Sunan At-Tirmizi dalam kitab Al-Iman hadis nombor 2738. Ada dalam Sunan Tirmizi pun ada, dalam Sunan Abu Dawud pun ada, dalam kitab As-Sunnah. Kitab As-Sunnah tu adalah macam orang kata bab-bab lah. Dalam kitab hadis tu ada bab-bab dia. Jadi dalam kitab Sunan Abu Dawud, tengok dalam bab kitab As-Sunnah, bab mengenai qadar, hadis yang nombor 4695, kita akan jumpa hadis ini. Begitu juga dalam Sunan An-Nasai. Jadi tuan-tuan, hadis ini memang sahih lah. Dalam Muslim pun ada, Sahih Muslim pun ada, Sunan Tirmizi pun ada, dalam Abi Dawud pun ada, dalam Sunan An-Nasai pun ada. Sebab empat-empat ni semua adalah antara kitab Sunan Sittah. Sunan Sittah, yang mana 6 sumber hadis yang paling dipercayai, yang sahih, yang diamalkan oleh seluruh dunia, iaitulah Sunan Sittah. Baik. Kemudian kepentingan hadis. Yang ni kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kepentingan hadis ini. Jadi cukup sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، افتح قلوبنا يا الله. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم انصر الإخوان المجاهد والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهد والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهد والمستضعفين في كل مكان وكل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu